Sema imbang teras pemerintahan demokrasi. Kabarnya ada yang menangis setelah Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja menolak permohonan Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang disokong kuat oleh Datuk Seri Azmin Ali untuk mengisytihar darurat pada 25 Oktober lalu. Menangis kerana malu permohonan dibakul sampahkan oleh Yang di-Pertuan Agong atau menangis kerana takut Belanjawan 2021 ditolak. Menurut Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad, Yang di-Pertuan Agong tidak bertitah bahawa Belanjawan 2021 tidak perlu dibahaskan. Tapi kita kena faham ya, dalam titah Agong tak ada sebut tanpa bahas. Ya. Dia kata bajet itu mesti memberikan suntikan untuk nak bangunkan ekonomi, suntikan untuk ekonomi. Yang kedua, untuk meneruskan kesejahteraan rakyat, kehidupan rakyat dan sebagainya dengan sejahtera dan sebagainya. Lalu itu merupakan arahan kepada semua. Ahli Parlimen Shah Alam itu berkata proses semak dan imbang tetap perlu dilakukan dalam sesi perbahasan Dewan Rakyat bagi memastikan Belanjawan 2021 memenuhi kehendak rakyat. Khalid menegaskan bahawa Muhyiddin perlu berunding dengan pimpinan Pakatan Harapan sebelum pembentangan Belanjawan 2021 itu. Jangan hanya mementingkan diri sendiri sahaja dan mengikut cakap Azmin Ali dan UMNO sahaja. Khalid tetap mengecam tindakan sogokan politik sehingga Kabinet menjadi amat besar, iaitu 70 menteri dan timbalan menteri serta 3 duta khas bertaraf menteri. Beliau berkata demikian dalam sesi bicara YB Khalid Samad siri 80 dengan tajuk Sejauh Mana Kekuatan Muhyiddin. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim pula berpendapat perkara 96 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa tiada perceraian melainkan jika dibenarkan oleh undang-undang. Manakala perkara 102 pula menyatakan bahawa Parlimen mempunyai kuasa berkenaan dengan mana-mana tahun kewangan. Hal-hal berkenaan rang undang-undang melibatkan kewangan negara adalah dalam bidang kuasa Parlimen. Tidak ada sesiapa boleh mengarah, mendesak, memujuk atau memaksa ahli-ahli Parlimen supaya menyokong dan meluluskan sesuatu rang undang-undang belanjawan negara termasuklah Belanjawan tahun 2021 yang akan dibentangkan pada 6 November nanti, katanya dalam satu kenyataan. Beliau mengingatkan bahawa peranan Parlimen sebagai badan semak dan imbang perlu difahami dan dihormati. Rang Undang-Undang Belanjawan tahun 2021 seperti belanjawan sebelum ini perlu melalui proses penggubalan rang undang-undang yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang berkaitan kewangan yang sedia ada. Rang Undang-Undang Belanjawan 2021 perlu dibahaskan di peringkat dasar dan jawatan kuasa. Proses pengundian juga perlu dilakukan di peringkat dasar dan juga peringkat jawatan kuasa. Tidak ada proses fast track ataupun jalan pintas. Duit beratus bilion ringgit dalam Belanjawan Negara 2021 itu adalah duit pembayar cukai dan duit hasil negara, milik rakyat dan milik negara, tegas Hassan. Menurut pemimpin keadilan itu, ahli-ahli Parlimen yang mengangkat sumpah telah berikrar untuk mempertahankan Perlembagaan Persekutuan yang membawa maksud menjaga kepentingan rakyat dan negara. Ahli-ahli Parlimen sama ada Ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara berada di Parlimen atas kelayakannya menjadi Ahli Parlimen di bawah perkara 47 Perlembagaan Persekutuan. Beliau menyeru agar kepercayaan diberi kepada mereka untuk menimbang mana yang baik dan mana yang merosakkan negara. Saya ingin menegaskan ahli-ahli Parlimen mestilah bebas untuk membuat keputusan di dalam sidang Parlimen termasuk sidang berkenaan Belanjawan 2021 tanpa ada sebarang tekanan atau pengaruh sesiapa. Kedua-dua pemimpin Pakatan Harapan itu mendakap pendirian yang sama, iaitu semak imbang merupakan teras dalam sistem pemerintahan demokrasi. Pandangan mereka tidak bercanggah dengan titah Yang di-Pertuan Agong bahawa raja-raja turut menegaskan pentingnya prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen diterjemahkan melalui budaya pemerintahan yang pada setiap masa meluhurkan perlembagaan negara dan mendaulatkan undang-undang dan mengutamakan kebajikan rakyat jelata. Untuk rekod, saiz Kabinet XXXL Malaysia ini menyebabkan belanjawan negara mengelembung demi mengisi kos operasi dalam perkara yang sepatutnya tidak berlaku jika amalan Pakatan Harapan lalu diteruskan. Kesimpulannya, pengisytiharan darurat kononnya untuk menangani COVID-19 adalah bukti ahli kabinet yang besar itu tidak kompeten selain satu pembaziran duit pembayar cukai dan hasil negara.